Okay, yang pertama, cikgu tulis dulu. Okey, ini adalah bab tentang sebatian karbon. Ini adalah bab 11. Bab 11. Okey. Bab 11 sebatian karbon. Okey. Jadi sebatian karbon. Okey, saya buat macam ni cikgu. Sebatian karbon. Sebab dalam SPM dia dalam huraian HSP kita, pelajar mesti tahu menyatakan maksud bagi sebatian karbon. Mesti tahu. Okey, termasuk kertas 2 lah. Kertas 1 apatah lagi dia akan tanya jugalah. Jadi sebatian karbon ni adalah sebatian yang mempunyai unsur karbon. Itu jawapan dia. Okey, jadi sebatian yang mempunyai unsur karbon. Okey, unsur karbon. Soalan ni dia akan tanya lah. Kenapa dia tanya? Sebab ada dalam HSP. So, cikgu jangan tak ajar cikgu Jadi, cikgu, tapi kalau kalau BM senang lah sebab macam ni. Kalau BI dia carbon compound kan. Okey. Dan pelajar suka bagi jawapan yang ini. Okey, kalau dia tanya maksud cikgu, bila tanya maksud saja, bila dia tanya maksud apa-apalah cikgu, apa-apa maksud, mesti objek dan huraian ataupun ciri-ciri. Ni syarat utama cikgu, objek dan huraian. Dan kebanyakan pelajar kita ni selalunya dia suka bagi jawapan nyatakan maksud sebatian karbon. Dia kata mempunyai unsur karbon. Memang salah cikgu. Okey, mempunyai unsur karbon memang salah. So dia kena nyatakan sebatian yang mempunyai unsur karbon. Macam tu. Okey. So yang pertama soalan SPM. Okey, kadang-kadang soalan ni kita boleh spot. Ni kalau bab ni apa yang boleh keluar, kita boleh spot lah. Tapi bagi cikgu yang senior mungkin nampak lah. Jadi cikgu yang saya tak masukkan apa-apa Cikgu yang kurang berpengalaman ni ataupun kurang senior ni maksudnya kena banyak mendengar lah dengan kursus bengkel. Baru nampak lah dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun bertambah lah Dan apatah lagi dengan KBSM kita yang baru, KSSM kita yang baru ni. So ada bab satu topik yang bertambah. So on progress lah kita punya pembelajaran kita lah, proses kita bertambah dah. Okey, jadi sebatian karbon yang cikgu itu yang pertama. Okey, apakah maksud dia? Maksudnya dia mesti tanya kalau soalan ni keluar tentang pengetahuan sebatian yang mempunyai unsur karbon. Salah. Siapa yang tulis molekul? Ini salah. Molekul yang mempunyai unsur karbon memang salah juga sebab sebatian karbon tidak semestinya molekul. Sebab dia juga ada sebatian ion. Contohnya macam asid karboksilik. Macam itulah. Jadi sebatian karbon ni terbahagi kepada 2. Okey, terbahagi kepada 2. Okey, itu yang pertamanya kita panggil ni adalah sebatian karbon organik. Dan yang ni kita panggil ni adalah sebatian karbon tak organik. Tak organik. Okey, ada organik carbon compound, inorganic carbon compound. Tapi untuk pengetahuan cikgu, kalau cikgu yang baru, yang ni tak payah ajar. Yang ni tak payah ajar sebab tak ada dalam silibus kita. Cuma cikgu kena ajar, dia mesti boleh membezakan di antara sebatian karbon organik dengan sebatian karbon. Mesti cikgu kena ajar. Sebab huraian dia dah ada. Dalam JSK ada huraian kita lah. Bermaksud macam ni cikgu. Contoh, apa maksud sebatian karbon? Tengok saya bagi contoh sini adalah MgO CO2. Saya bagi sini adalah contoh lain saya bagi sini adalah contoh katakan C2H4. Ini saya bagi CH3COOH. Okey, bermaksud jadi adakah ini sebatian karbon? MgO. So MgO bukan sebatian karbon sebab tak ada pun unsur karbon. Soalan ni dia akan tanya pada soalan pengetahuan kertas 1. Okey, adakah ini sebatian karbon? Ya. Karbon. Adakah ini sebatian karbon? Ya. Adakah ini sebatian karbon? Ya, sebab ada unsur karbon. Itu pelajar kena tahu dulu. Tetapi CO2, C2H4 dengan CH3COH ni adakah yang mana satu yang sebatian organik?
Jadi yang mana satu sebatian organik. Jadi apa maksud sebatian organik? Sebatian organik, yang ni kena hafal cikgu iaitu sebatian yang mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Sebatian yang mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Macam tu. Jadi, adakah ini ada karbon dan hidrogen? CO2 tak ada. Bila tak ada, maka dia akan jadi sebatian karbon tak organik. Bukan organik. C2H4, dia adalah sebatian organik. So, yang ni adalah sebatian organik. Asalkan ada karbon dan hidrogen, tu kita panggilnya sebatian organik. Yang ni kita kena ajar. Tetapi pelajar kena tahu dulu beza ni. Sebab ni adalah soalan pengetahuan. Biasanya di antara soalan kelas 1 lah. Di antara 1 hingga mungkin 15 ataupun 10 lah. Soalan pengetahuan asal je. Jadi cikgu kena ajar lah membezakan habis. Kat situ. Yang berikutnya adalah sebatian organik. Ni tak organik tak payah belajar lah. Kalau nak tahu sebatian organik, kalau nak cerita dengan budak juga, yang ni banyak datang daripada batuan, datang daripada udara. Sebab tu karbon dioksida tu contoh bagi sebatian karbon tak organik. Kalau sebatian karbon organik ni melibatkan benda hidup. Ni yang melibatkan benda hidup. Tapi ni tak perlu tahu. Ni tak perlu tahu. Banyak tak perlu tahu benda hidup. Tapi dia kena tahu apa beza di antara, apakah sebatian yang beza di antara tak organik dengan sebatian organik. Dia kena tahu. Juga Saya pergi yang berikutnya. Kalau tak nampak cakap kemudian pergi yang berikutnya sebatian organik pula terbahagi kepada 2. Sebatian organik terbahagi kepada 2. Jadi yang pertamanya kita panggil sebatian organik jenis hidrokarbon. Sebatian organik jenis hidrokarbon. Dan ni kita panggilnya sebatian organik bukan hidrokarbon. Cikgu buat jenis senang. Hc dengan Hc. Sebab itulah dia punya formula. So, soalan exam jangan tanya dulu. Mesti dia tanya. Katakan maksud sebatian hidrokarbon. Maksud sebatian hidrokarbon adalah sebatian yang mempunyai unsur hidrogen dan karbon sahaja. Perkataan sahaja ni tak tulis salah. Kenapa kena ada sahaja? Sebab dia membezakan di antara sebatian bukan hidrokarbon. Apa maksud sebatian bukan hidrokarbon? Sebatian yang mempunyai unsur hidrogen, unsur karbon dan unsur lain. Dia ada unsur lain. Contohnya macam oksigen ke, nitrogen ke. Tapi yang ni tak perlu hafal. Tapi yang ni wajib hafal. Oh, tak nampak jelas cakap Sekarang ni jelas tak? Nampak? Jelas. Saya belum cakap lagi, saya belum buka soalan Saya belum habis lagi satu benda lagi. Itu je lah. Jadi bila cikgu nampak, cikgu akan tahulah apa yang cikgu nak ngajar, apa yang patut cikgu tekankan. Itulah. Jadi kalau cikgu nak buat lakonan ke, cikgu nak buat PowerPoint ke kan, itu suka didik cikgu lah. Itu dia punya cara, kaedah pengajaran. Tapi apa yang patut diajar, ajar mesti mengikut uraian sekatan pelajaran. So hidrokarbon, ingat juga masuk ni satu keluar ni. So mesti dia sebalik karbon ni masuk dia jangan keluar. Tapi kalau dia keluar pun dia akan banyak keluar pada kertas satu. Ni juga So sebatian ada penat lah kena ambil je ni. Kita kena ambil je. Jadi sebatian hidrokarbon ni terbahagi kepada 2. Kita kena ambil je orang yang masuk pakai So ni terbahagi kepada 2. Ni semua cikgu tahu. Cuma saya nak buat dalam bentuk ringkasan. Sebab panjang. Kalau budak tengok skill lalu kan, ya Allah cikgu susahnya kan. Panjang. Tapi dia kalau nampak kaitan senang. Terbahagi kepada 2. Yang pertamanya, yang ni kita panggil ialah hidrokarbon terpu saturated hidrokarbon. Yang ni kita panggil ialah hidrokarbon tak terpu. So unsaturated hidrokarbon. So tu lah. Dan lagi sekali,
apakah maksud apakah apakah maksud sebastian hidrokarbon tadi kan? Okey, sorry hidrokarbon tadi dah. Okey. So, sekarang ni hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Yang ni saya namakan nombor 1 dan nombor 2. Okey. Bukan hidrokarbon, dia terbahagi kepada 5 lagi. 3, 4. Cikgu jarak sikit lah cikgu sebab saya dapat nota nanti. 5, 6. Tak apa cikgu contohin dulu. Nanti cikgu salin balik. 6, 7. Ni. Jadi satu habis ni. Kalau tu nak ada ikut satu topik, so kata cikgu lah, tak masalah. Cara masing-masing cikgu, yang penting tu tak faham. Okey, yang ketiganya adalah iaitu tentang alkohol. Yang inilah yang saya maksudkan. Sebastian yang mempunyai unsur hidrogen, unsur karbon dan unsur lain. Ini ada U kat sini kan. Dan yang keempat, dia mesti berkenaan dengan asid karboksilik. Karbok dalam buku saya ada salah ni ejaan. Muka surat 77. Cikgu tengok buku saya muka surat 77, saya lupa letak K. Okey, kena ada juga ni term. Term ni mesti betul. Asid karboksilik ada K. Ada K. Kemudian dan ester. Ester biasa budak tak salah lah di sini. Kemudian yang berikutnya, cikgu akan ada budak tentang minyak dan juga lemak. Dan yang berikutnya adalah tentang getah asli. Getah asli okey, natural rubber, okey, ataupun nama lain yang kita panggil adalah isoprene lah. Okey, isoprene. Okey. Okey dah itu dia punya ni. Kemudian pergi okey. Laju sangat ke? Nampak? Nampak tak? Respon sikit nampak tak? Nampak Nampak. Okey. Okey, saya masa sekejap tadi. Okey. Ni yang benda yang patut cikgu ajar lah. Lebih kurang masa 1 bulan, 1 minggu jugalah. Kalau cikgu buat. Okey, really cepat sikit lah. Okey, dah settle. Apa nanti kita pergi lagi. Okey. Hidrokarbon tepu ni adalah contohnya adalah alkana. Contohnya adalah alkena, alkin. Alkin dengan alkin. Okey. So aku ni tak ada contoh lah. Itulah jawapan dia. Okey. Yang ni. Sebab tu yang ni kita akan panggil ni adalah dipanggil sebagai siri homolog. Siri homolog. Alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik, ester. Minyak ni lain tidak tak biasa dia tak dekat. Okey. Itu kita panggilnya siri homolog. Dan soalan exam yang berikutnya adalah dia akan tanya adalah iaitu dia akan tanya mengapa alkana ni kan alkana kan dia cuma ada 2 tindak balas saja kan. Alkena ni kan dia ada 6 tindak balas. Okey. Kenapa alkena ni lagi banyak tindak balas? Kenapa alkana kurang? Okey, ingat jawapannya. Jawapannya tak ada yang lain lah. So, yang pertamanya sebab dia adalah hidrokarbon tepu. Ingat jawapan. Pada jawapan lain ni, soalan ni, jawapan ni boleh spot lah. Kenapa dia hanya 2 tindak balas? Okey, kerana dia adalah hidrokarbon tepu. Maka, dia adalah kurang reaktif. Kurang reaktif. Biasanya dia akan tanya tentang ni lah, alkana ni. Okey, ataupun soalan dia terbalik. Kenapa alkana ni kurang reaktif? Dia kata balik jawapan tu. So kalau dia tanya kenapa alkana ni kurang reaktif, jawapannya patah balik. Kerana dia adalah hidrokarbon tepu. Jangan pergi tempat lain. Kalau pergi tempat lain nanti skema lari. Itu je lah. Okey. Dah kan? Ikut je. Okey, next. Okey, kemudian saya nak saya nak memperkenalkan dengan yang dipanggil sebagai formula AMP. Okey, formula AMP. Okey, formula AMP ni untuk alkana ni memang minta maaf dengan budak lah, memang kena hafal. So ni adalah CN H2N. Okey, tambah 2. Ni adalah CN H2N tambah CN H2N. Alkohol CN H2N tambah 1 OH. Ni adalah CN H2N tambah 1 COOH. Dan ni adalah R untuk asid karboksilik, ni adalah COO, dan R ni untuk untuk alkohol. Kalau terbalik pun tak kisah cikgu. Ni terbalik tak kisah jangan salah faham. Cuma tengok O ni. O ni alkohol mesti dekat dengan O, mesti berikat dengan O.
Kalau berikan dengan C itu kita panggil acid carboxylic. Ni biasa saya pakai formula ni lah. Asal. Asal. Acid dulu, baru alkohol. Senang. Kalau terbalik juga boleh. Tak masalah. Tapi mesti ingat. Alkohol mesti ikat dengan O. Tu je. Okey? Okey, dah. Yang lemak tu kemudian saya nak cerita lagi. Okey, cuma sini saya bagi cikgu dua tiga contoh yang saya sempat tulis lah. Nanti kalau nanti saya buka soalan ni, kalau ada soalan dah tanya Okey, ni contohnya. Okey, ni contohnya. Kita tengok yang lain Sekejap. Ni contohnya adalah nampak Ini. Aku anak lagi. Anak bagi tidur lah. Okey. So, cikgu. Untuk formula ARM, cikgu tu boleh tulis kat lain Jadi, hati-hati cikgu N ini adalah dipanggil sebagai coefficient. Coefficient ni bermaksud dia mesti ditulis sebagai kecil. Jadi kalau cikgu nampak budak tulis sama label CN K2N ni sama label CN K2N tambah 1 kan, tambah 2 untuk alkana, alkin kan, memang salah cikgu, memang salah. Jadi ingat, dia adalah coefficient, paling kurang mesti nampak dia di bawah CN K2N tambah 1 OH. Jadi ni N dengan 2N tambah 1 ni kita panggil coefficient, mesti tulis di bawah. Sebab tu untuk formula molekul, contoh butana C4H10 memang salah. Okey. Jadi dia mesti tulis sebagai C4H10. Nanti akan tanya balik, jika ni berapa besar yang tulis, berapa kecil yang kena tulis, suka hati tiga je, suka hati. Tapi yang pentingnya bila pemirsa tengok ataupun kawan tengok, cikgu tengok budak tu hantar latihan kan, dia tengok C dengan 4 ni ada beza tak dia punya saiz, ada beza, okey, tak cukup, jangan lebih-lebih. Tak payah nak ukur ke nak apa, tak payah. Tengok je, oh ni kecil. Macam tu lah. Ni memang selalu jumpa dalam SPM cikgu. Jadi cikgu kena ni lah, betul-betul tekankan benda ni. Dia tak banyak markah juga, satu markah je. Tapi kaedah penulisan lah. Okay, kemudian untuk cikgu baru, formula ARM CnH2n ni jangan tulis N is equal to 2, 3, 4 ataupun untuk alkohol, untuk siapa nama ni, untuk alkohol CnH2n tambah 1H. Jangan tulis N1, 2, 3 ni cikgu. Cikgu jangan tulis. Cikgu jangan tulis. Okey, tapi kalau budak tulis juga mesti betul. Mesti betul. Contohnya kalau tulis macam ni, CnH2n. Maksudnya tulis adalah N sama dengan 1, 2, 3. Betul tak cikgu? Nampak? Sini. Handphone saya besar, dekat sana kecil. Nampak? Kalau CnH2n, dia tulis N sama dengan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Betul tak? Salah kan? Sebab inilah untuk alkena kan. Alkena mesti mula dengan kosong tu. Mesti mula dengan 2 kan. 2, 3 dan seterusnya, betul? Jadi oleh sebab ini salah, maka dia akan salahkan yang ini sekali. Macam tu. Jadi formula ARM jadi salah. Macam tu. Jadi kalau cikgu nak, cikgu pastikan budak tulis formula saja cukup, formula ARM. So yang N ni semua tak payah. Boleh cikgu. Okey. Dan kebanyakan budak juga yang suka tulis terbalik. Okey, ni bawah. Okey. Iaitu dia tulis kita dah ada 44, 50 orang. Okey. So maksudnya kita terbalik juga. H2N CN. Memang salah. Okey, dia tulis. Okey, terbalik. Ni mesti ikut carbon dulu baru H. Mesti ikut alfabet dulu. Okey. Sebab tu kalau tulis formula molekul, contoh katakan tulis C2H4, betul. Tapi kalau H4C2 salah. Sini juga kita tengok yang ni. Yang ni. Okey, kita ambil contoh ni. Jadi bila mungkin cikgu tengah mengajar sekarang kan, online, cikgu tekankan benda ni lah. Okey, sebenarnya bab ni senang skor. Walaupun dia panjang, tapi dia senang skor. Cuma persepsi budak lah. Persepsi budak ni garam, sebab dalam karbon, redox, memang dia pening sikit. Sebab dia tengok macam panjang kan. Okey, dah. Sambung juga Jadi kalau ada soalan ni tanya. Ini bukan soalan lah, saya pun tak banyak juga. Kita berkongsi lah Jadi siapa yang tahu ni kita boleh share. Okey. Okey, berikutnya adalah tentang
Ni. Kuasa boleh. H Okey, yang dia terbalik baca. tu Okey. kenapa tak Okey, sekarang ni saya buka soalan kalau ada soalan. Okey, apa soalannya?